Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saya hormati Tuan Imam, Presiden Terkuasa Masjid, tentang bab ilmu. Apa tajuk kita hari ini berkaitan dengan larangan membenarkan ahli kitab dan larangan mendustakannya. Cerita hari ini kita macam pelik tajuk ni. Nak kata ya pun tak, nak kata tak pun tak. Tentu nak kata apa? Ada segi. Apa cerita dia? Tentang ahli kitab ni, kita tak boleh kata ya, tak boleh kata tak. Lepas tu macam mana keadaan dia? Apa yang Allah kata dan apa yang Nabi kata tentang apa tu larangan membenarkan ahli kitab dan larangan mendustakannya. Okey, sebelum saya nak pergi ke tajuk kita hari ni, kita tengok sikit tuan-tuan. Depan ni iaitu tentang ucapan ini boleh mengubah rasa laut. Macam mana ni laut apa ni? Kan? Rasa macam mana yang boleh ubah tuan? Seorang mukmin yang baik adalah seorang mukmin yang senantiasa baik hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi buruk hubungannya kepada manusia, dianggap seorang mukmin sejati. Tidak. Bahkan banyak orang-orang yang baik salatnya, menjaga puasanya, mungkin rajin bersedekah, tapi tidak mampu menjaga lidahnya. Faham yang kita tuan-tuan? Yang kita kenal ni ibadah bagus. Puasa dia, semayang dia, baca Quran dia bagus. Tapi bila main tang mulut ni, dia tak boleh jaga tuan. Dia mengata ke orang, mengumpat orang, macam-macam lah tentang mulut ni. Sebab tu Melayu kita berkata, kerana mulut badan binasa tuan. Maka sungguh riba yang kecil dalam pandangan mata manusia itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ribah ni apa dia? Kita kata dekat orang, kita kutuk orang, kita peli orang sebagainya. Tak pun kita benda tu orang tu lemah, dia mungkin ada buat salah apa, kita duk pi londeh dia pula, duk pi jaja ke orang pula. Hantar dah tadi aku lalu kat depan rumah dia, contoh. Kan? Dia tu dah lagu tu, lagu ni pula. Nampak? Dijaja tuan. Jangan tuan. Sebab ribah ni benda yang Allah marah sekali tuan. Bahkan pernah suatu ketika Rasulullah SAW bersama Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha. Maka tatkala mereka dalam kebersamaan, datanglah Safiyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang dengan Safiyah, ada Aisyah. Selepas itu Safiyah pun pulang. Tatkala Safiyah pulang, Rasulullah menyebutkan keutamaan Safiyah. Okey, seketika ni Safiyah mai rumah Nabi. Tentu Aisyah ada. Tu sembang, habis sembang Safiyah balik. Kemudian Aisyah ni apa Aisyah sebut tentang Safiyah ni tuan. Dan Nabi pula puji Safiyah, keutamaan sekian dekat Aisyah. Tatkala Safiyah radhiyallahu anha warḍaha dipuji Rasulullah di depan Aisyah radhiyallahu anha warḍaha, maka Aisyah radhiyallahu anha warḍaha cemburu membakarnya, membuat dia mengucapkan suatu ucapan dengan Jadi tuan, bila Nabi ni puji Safiyah tadi dekat Aisyah rasa cemburu. Apa dia kata tuan? Seisyarat. Maka berkatalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha warḍaha, "Ya Rasulullah, cukuplah bagimu Safiyah, dia itu seperti ini." Maksudnya kata Aisyah, cukuplah bagimu ya Rasulullah, Safiyah itu pendek. Dia kata tuan, cukuplah Rasulullah, dia puji dia sekian-sekian, Safiyah ni pendek. Tuan, dia kata Safiyah pendek. Dan apa berlaku tuan? Maka seketika Rasulullah SAW mengingatkan, sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat, wahai Aisyah, jikalah kalimatmu ini dimasukkan ke dalam air laut, sungguh kalimatmu ini akan merubah rasa lautan. Hadis Abu Daud. Kata-kata engkau tadi tu, kalau buh dalam laut pun boleh berubah rasa. Kita pergi lah ni, pergi kalau boleh, kita pergi celuk lah rasa. Semua laut tu masih tiba awak manis ni. Laut kita terpa orang tengok tuan. Kluster kalau boleh pula. Sebab apa? Ayat laut kalau boleh manis. Dak nampak kata kalau kita mengata ke orang laut masin tu boleh manis. Ataupun laut tu boleh jadi kelat ke apakah, jadi tukar rasa laut tu. Bisa tak bisa kita mengata ke orang.
Safiah tadi memang dia pendek pun, tapi nak apa? Dia mengumpat. Cukup Rasulullah, puji dia ni, dia tu pendek. Adakah dia tu nak apa? Dia peli apa? Tak, memang dia mengatar. Dia tu pendek. Baru tak sama kita lah. Kawan kita ni tu mengatar kan. Cuma bab betul penerangan ni lain kan. Kalau dia tu memang pendek, contohnya kita pergi Kenduri, rumah Pak Mat. Mana? Kota apa Bangsal Lebah. Mana satu ni kat sini Kenduri, dua-dua Pak Mat. Pak Mat ni panjang ujung kanan, Pak Mat pendek ni ujung kiri. Pak Mat juga seorang tinggi, seorang pendek. Ni Pak Mat pendek ni. Kalau orang Pak Mat pendek belah ni. Kita mengatar dah kat dia? Tak mengatar pun, nak terang. Sebab ada dua Pak Mat ni. Pak Mat tinggi seorang, Pak Mat pendek seorang. Itu tak apa. Ni dak depan dia hang pendek dah lah, pendek. Macam-macam lah kan. Apa tuli pula. Cakap banyak kali baru nak dengar. Apa tu? Kita mengatar kurang. Kena beza kan. Mengatar lain, nak terang lain. Cerita dia. Tapi Aisyah tadi dia peli. Memang Safiah tu pendek pun. Cukup orang pun tahu. Dah dia pendek lah. Tapi tak, kita mengatar kat dia pula. Jadi kita gelak-gelak orang ni pun berhati-hati tu kan. Kalau orang tu tak suka, jangan kita gelak gelaran tu kan. Apa tu, kutuk dia ni, buh nama gelaran sekalinya, jangan. Cuma sesama kita ni nak terang kata, ni rumah ni Pak Mat ni Pak Mat ni. Itu tak apalah nak terang ke orang. Tapi tak, kita mengatar ke orang, itu menyebabkan laut masin tadi boleh tukar jadi rasa lain. Berhati-hati tu kan. Ini menggambarkan kepada kita bahwasanya hak seorang muslim itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka menghibahnya, menyebutkan kejelekan tentangnya bukanlah perkara kecil. Jadi berhati-hati dengan mulut. Tak kira lah, lelaki perempuan sama tuan, kena pelihara mulut kita. Okey, tajuk kita hari ni tuan, kaitan dengan larangan membenarkan ahli kitab dan larangan mendustakannya. Nak kata ya pun tak, nak kata tak pun tak. Nak kata betul pun tak, nak kata salah pun tak. Betul nak kata apa tuan? Tidak saja apakah dalil tentang tajuk kita hari ni. Pertama sekali tuan, ada gambar ni. Ni apa dia ada gambar ni? Ni tentang nama-nama agama dalam dunia. Buddha, Kristian, Islam, Bahai, Judaism, sebagainya. Semua agama ni banyak tuan dalam dunia ni. Macam-macam jenis agama tuan yang ada dekat bumi kita ni. Kita pergi yang kedua. Bila kita cek balik tuan, agama ni ada dua bahagian, dua pecahan. Agama dia bagi pada dua. Satu orang panggil samawiyah. Agama apa? Agama langit. Agama wahyu. Apa dia agama ni? Yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Contohnya apa? Apa tu? Kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran kan? Yang mana agama apa? Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Daud, sebagainya. Ini agama langit orang panggil. Main pada mana? Main pada Allah. Tapi agama yang kedua ni alamiah. Alam. Agama ciptaan. Manusia reka jadi agama. Contoh Buddha. Buddha bukan agama tuan. Asal usul dia amalan baik. Buat baik, tinggal benda jahat, jangan mencuri, jangan minum arak, buat kebaikan. Itu Buddha. Tapi lama-lama sekali dah ramai orang masuk, jadi agama Buddha. Sebab tu Buddha ni dia celuk. Nak kata Hindu pun ada juga masuk Buddha ni, Cina pun ada. Dia nilai baik. Tu jadi Buddha tu. Macamlah agama Bahai lah, sebagainya. Itu. Jadi ada dua jenis. Satu daripada langit, satu yang manusia buat, reka. Samawiyah langit, alamiyah ni alam kita, bumi kita. Okey, kita pergi lagi kan. Iman kepada kitab suci. Kita beriman pada kitab suci. Allah menurunkan kitab suci sebagai pedoman, petunjuk kepada kita. Iaitu pertama Taurat kepada siapa? Nabi Musa. Zabur kepada Nabi Daud. Injil kepada Nabi Isa. Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Jadi kitab-kitab ni Allah turunkan kepada siapa? 4 Nabi. Musa, Daud, Isa, Muhammad. Dan kitab yang terakhir ni apa dia? Kitab Al-Quran. Di bawah situ Al-Quran yang kita baca lah ni lah. Apa dalilnya? Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah benar-benar memeliharanya. Al-Quran tu tuan tengok baca ni kan, Allah akan jaga sampai hari kiamat. Tak ada siapa boleh ubah sikit pun, satu huruf pun, satu baris pun tak boleh tuan. Allah akan jaga sampai hari kiamat. Itu janji Allah tuan. Tapi kitab Taurat, Zabur, Injil ni tak ada jaminan. Sebab tu kitab Injil yang agama Kristian, padri mereka olah-olah masuk kena dengan mereka.
Yang mana bukan dia bertolak. Zabur, Injil sama lah. Depa tentang dah, depa boleh ubah sesuai. Tapi Al-Quran memang Allah pelihara sampai hari kiamat, tuan. Okey, kitab tadi ni yang mana Taurat, Zabur, Injil ni, bahkan Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh sampai lah ni, semua ni la ilaha illallah, agama tauhid. Apa dia? Allah yang satu. Mai Tuhan lain buang kecuali illallah. Sembah patung, sembah berhala, sembah bulan, sembah matahari, sembah pokok, buang semua tu kecuali illallah. Tu agama tauhid. Nabi Adam, Idris, Ibrahim, semua ni akan agama yang satu. Cuma beza dia syariat. Nabi Musa, Bani Israel, macam mana semayang mereka, puasa mereka lain. Nabi Isa pula kan, macam mana solat mereka, puasa mereka pun lain. Kita pula Nabi Muhammad pun lain. Itu syariat. Tapi semua agama kitab-kitab tadi ni mengesahkan Allah. Itu panggil agama tauhid. Ni tuan-tuan contoh kitab-kitab terdahulu kan. Dalil tentang kitab Zabur. Mana dalil dia? Surah An-Nisa ayat 163. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh. Wahai Nabi Muhammad, engkau Muhammad ni aku bagi kau wahyu sebelum engkau dah ada dah. Nabi sebelum kamu. Siapa dia? Nuh. Nabi-nabi yang kemudiannya. Kami telah memberikan kepada wahyu kepada Ibrahim, Ishak anak dia, Ismail, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Nampak? Semua nabi-nabi tadi ada wahyu. Tapi kitab pula Zabur pada Nabi Daud. Kitab lain, Al-Quran, Taurat, Injil, semua tu kitab-kitab. Tapi yang nabi-nabi yang lain ni dapat juga wahyu, tapi bukan kitab. Beza tuan. Kita pilih lagi tuan. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Kitab Taurat pun Allah turunkan, iaitu surah Al-Maidah ayat 44. Jadi kitab Taurat pun Allah turun kepada Nabi. Nabi Musa. Ni Taurat. Kalau zaman lah ni di Yahudi sana, di belah Israel tu, inilah kitab Jewish orang panggil, Taurat mereka. Wallahu a'lam, betul tak betul ke apa, wallahu a'lam. Kita beriman Allah turun Al-Quran dan membenarkan kitab-kitab terdahulu. Ni tuan, orang mana ni? Orang Yahudi. Ni dekat Masjid Aqsa ni ada dinding, dia pun meratak kat situ. Tu ibadah mereka. Qiyau, sebagainya, mengisafkan sebagainya. Ni Taurat yang mereka baca. Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam. Nampak? Isa anak Maryam, anak lelaki Maryam. Dan kami berikan Injil kepadanya. Nampak tu? Sebab Isa ni dia tak ada ayah, dia anak Maryam. Tapi orang Kristian kata Isa ni anak Tuhan. Tu beza dia. Isa putra Maryam. Jelas Allah beritahu Al-Hadid ayat 27. Nampak ni? Kitab Injil. Ni Nabi Isa ni, kalau kita ni kitab Injil ni kitab Bible tu lah. Tapi tak, nama dia Injil. Dalam dia betul tak betul, wallahu a'lam. Mungkin ada yang betul, mungkin ada yang kelentong dan sebagainya. Penambahan. Bahkan kitab mereka pula ada beribu-ribu, 2,000 lebih tuan. Nampak tuan? Bahkan tuan mereka kalau tengok pula tuan, ikut besi-besi mereka yang lain. Ni nampak. Zaman kita nama Holy Bible. Allah turun Injil, dia berubah Holy Bible, kitab suci. Holy ni suci, Bible ni kitab suci. Okey, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka bertakwa. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Surah Al-Baqarah ayat 2 tu. Disebut Al-Quran ini tak ada keraguan dah, dia petunjuk pada kita orang yang bertakwa. Nampak tuan? Al-Quran yang kita baca lah ni. Ni tuan. Okey, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran cerita tuan untuk ibrah, kita ambil pedoman. Al-Quran itu bukanlah cerita-cerita yang dibuat-buat, dia bukan direka-reka, tetapi membenarkan kitab terdahulu. Dia betulkan kitab sebelum ni Taurat, Zabur, Injil cerita, dia membenarkan kitab terdahulu dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat pada orang yang beriman. Al-Quran ni dia cerita zaman dulu, zaman lah dan zaman akan datang. Valid tuan. Pilah bila-bila pun dia akan kena pada semua orang tuan. Atau ibrah. Spesialnya Al-Quran surah Yusuf ayat 111.
Katakan ya. Kalau tambah tolak, bukan dah, kita tak beriman. Kalau betul yang tu, ya kita beriman apa yang Allah turunkan sebelum Al-Quran ini. Al-Baqarah ayat 136. Janganlah kalian membenarkan ahli kitab. Tajuk kita ni dalil dah. Dan jangan pula mendustakannya. Tak boleh kata ya, tak boleh kata salah. Tapi ucapkan apa? Kena kata kami beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kami, Al-Quran, kitab kita lah ni, dan kitab yang diturunkan kepada kalian. Kalau hangpa cerita benda tu benda ni, kami beriman. Yang benar Al-Quran ni kata, dan kitab engkau kata tu yang Allah turun dulu ni. Kalau hangpa tipu kecoh apa, itu kami tak bertanggungjawab, tak beriman. Apa itunya pendirian kita. Nak kata ya pun tak, nak kata salah pun tak. Itu kita punya pegangan kita. Hadis Bukhari. Jadi dari Nabi Habib pula ni, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, balighni walau ayah, dan ceritakanlah dari Bani Israel, kerana yang demikian tidak dilarang. Israel cerita ni boleh cerita, tapi barang siapa yang berdusta atas nama aku dengan sengaja saja buat cerita, bersiap-siagalah menempati tempatnya dalam neraka. Nampak tuan? Nak cerita. Kalau hang cerita benda bohong, hang reka-reka atas nama aku, neraka lah tempat dia. Ni kena balik hati kan. Jadi tu punya jawapan dia tuan. Okey. Contoh tuan. Ni kita masuk tuan. Israiliyat. Apa dia ustaz ni? Nak bunyi macam lepat liat ni. Lama tak kenal lepat liat. Saya pun lama tuan. Tepung talam tu makan juga, tepung mukir pun jarang lah ni. Lepat liat ni jarang jumpa. Bulan puasa baru jumpa pula ni. Okey, Israiliyat. Apa dia tuan? Israiliyat adalah berita yang dinukilkan dari Bani Israel. Siapa Bani Israel ni? Baik beragama Yahudi ataupun Nasrani. Orang batu Yahudi di Israel tu ataupun orang Nasrani, orang Kristian. Dan umumnya cerita ni banyak daripada bangsa Yahudi. Sebab tu nama Israiliyat. Bani Israel. Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel. Bila Israiliyat ni cerita-cerita yang daripada mereka. Tu ni Israiliyat. Betul tak cerita mereka ni? Kita pergi tuan. Cerita Israiliyat ni ada 3 pecahan, 3 penapis, 3 peringkat. Pertama tuan, berita yang kita ketahui sahih. Macam mana sahih? Kita yakini kebenaran melalui Al-Quran, sunnah, hadis sahih. Depa cerita, Al-Quran pun cerita. Depa cerita, cecek Nabi pun cerita. Benda yang sama. Kalau lagu tu, kita kata ya. Okey, dia cerita dia, Allah cerita, Nabi cerita, mereka pun cerita yang sama. Betul. Kita ambil kata-kata tu. Tapi cerita yang kedua pula, cerita bohong, kebatilan. Macam mana? Allah habaq lagu lain, mereka kata lagu lain. Nabi habaq lagu lain, mereka kata lagu lain. Bertembur, laga. Kalau lagu tu campak jauh-jauh, cerita tu bohong, tak boleh pakai. Tapi cerita yang ketiga, ni tadi kita ni, berita yang tak tahu sahih, tak tahu betul. Nak kata betul pun tak, nak kata salah pun tak. Jadi macam mana? Kita tengok sikit apa cerita ketiga ni. Okey, kita pergi tuan. Yang pertama, cerita yang kita ketahui firman Allah sebut sendiri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Tuhan dan maha tinggi dia dari apa yang mereka persekutukan. Az-Zumar ayat 67. Hadis Bukhari dan Muslim. Nampak tak? Allah sendiri cerita, Allah cerita semua ni, langit bumi semua ni digulung pun dengan tangan kanan dia. Mereka cerita dengan jari Allah. Betul-betul ada kaitan. Kita pula orang beriman kita ni, mana boleh sama jari ni, macam mana jari ni? Allah habaq dah. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Laisa kamitslihi syai'un. Tak sama dengan kita. Satu benda pun di dunia ni, makhluk apa ni, tak sama dengan Allah. Itu yang pertama. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Tak ada siapa yang boleh lawan dia, setara dengan dia. Tidak ada sekutu baginya. La syarika lahu. Kita baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Contohnya. Semua tu tuan. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi Allah tak sama dengan makhluk. Jadi cerita dia, tapi dia cerita tadi ada kaitan dengan Nabi cerita, Allah cerita tuan. Cerita lagu ni ada persamaan. Cuma cerita yang kedua pula, berita yang kita ketahui kebatilan, bohong, tak dipakai. Yang mana cerita ni tipu tuan. Macam mana? Kedua lagi, cerita yang didustakan dalam Islam.
Berita macam ini memang bohong dan kita kena tinggal, tak boleh beriman. Misalnya apa? Nabi Isa anak Allah, putera Allah. Allah habaq dah Isa ni putera Maryam, anak Maryam. Tapi dia berkata apa? Isa ni anak Allah. Kita bercampur, tak betul tuan-tuan. Contoh, ni cerita kitab apa, cerita Israiliyat ni, apa cerita kitab dia buat? Takwiyah dalam fasal 2 kitab Sifrul, dalam kitab mereka ni, kononnya selepas Allah cipta langit bumi ni kan, ia berehat pada hari ke-7. Allah cipta langit bumi ni, dunia ni, hari ke-7 Allah rehat dan lepas penat. Allah penat, rehat lepas 7 hari. Tu kata kitab apa tu Israiliyat, apa sumber Israiliyat. Sedangkan Al-Quran pula habaq lagu lain. Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi dan apa ada di antara keduanya 6 hari. Dan kami sedikit pun tidak ditimpa kelelahan, tak penat pun. Surah Qaf ayat 38. Dia berkata 7 hari Allah penat pula. Tapi Allah sendiri habaq dalam Quran surah Qaf 38. Allah buat 6 hari saja tak rasa penat pun. Nampak? Bertembung. Bila bertembung, campak jauh-jauh cerita bohong mereka tu. Cerita kedua dalam fasal 8 menceritakan tentang penghancuran kaum Lut. Kaum Lut ni Allah apa tu uji mereka, Allah seksa mereka, terbalikkan kaum mereka. Dan di cerita sini kononnya Allah serta 2 malaikat datang kepada Nabi Ibrahim dalam bentuk 3 laki-laki dan berbicara tentang urusan Sarah isteri Nabi Ibrahim dan penghancuran kaum Lut. Kitab dia berkata yang mai jumpa Nabi Ibrahim tu 3 orang. Satu itu Allah, 2 itu malaikat. Okey, itu cerita dia apa? Cerita Al-Quran pula habaq lagu lain. Yang mana Nabi kata sini yang berjumpa Nabi Ibrahim itu adalah malaikat, bukan Allah. 3 malaikat. Apa buktinya? Kita buka balik kitab Al-Quran, disebut mereka 3 orang ni mai rumah Nabi Ibrahim, bagi salam. Nabi Ibrahim jawab salam yang lebih elok pada mereka. Dia jemput masuk. Jemput duduk semua. Nabi Ibrahim dengan segeranya dia pergi ke belakang, dia buat main makanan yang paling sedap yang dia ada. Apa dia tuan? Sapi ataupun anak apa tu lembu golek tu bakar. Dia bagi kat 3 orang ni makan. Apa jadi? 3 orang ni tengok saja tak makan. Saya ceritalah, main rumah kawan kita ni, dia jamu kambing golek. Suruh makan saja hilang separuh. Tak cukup lagi, main separuh lagi. Sedap tuan. Tapi 3 orang ni buat tak tahu, tak tengok tak makan. Dia rasa heran, pelik. Pokoknya bila ada sembang, kami 3 orang ini malaikat yang mana Allah utuskan kepada kami nak jumpa engkau ni, nak sampaikan 2 berita, 2 cerita. Pertama, isteri engkau Sarah akan dapat anak lepas ni. Dia tua orang tuan, 80 lebih, bahkan 90 lebih umur mereka. Akan dapat rezeki nanti, ada anak nanti. Tu jadi terus apa? Berita gembira bagi pasangan ni. Kemudian dia beritahu pula, lepas kami jumpa engkau ni, kami akan pergi jumpa Nabi Lut, kaum Nabi Lut. Kami akan hancurkan mereka. Sebab apa? Kaum Nabi Lut ni suka laki dengan laki. Jadi Allah terbalikkan kaum ni. Allah cerita lagu lain Al-Quran, dia buat cerita lagu lain. Jadi cerita tadi bohong, campak jauh-jauh Israiliyat tadi. Ada banyak lah tuan. Saya cepat sikit. Masa ada lagi, okey tak apa. Okey, ini pun sama. Okey, tepi lagi. Okey, kita pergi tentang terus lagi. Okey, berita yang tidak diketahui pasti kebenarannya, kebatilan. Cerita yang kedua, ketiga ni pula tak tahu betul ke salah. Contoh tuan-tuan. Ketiga, berita yang tidak dibenarkan dan tidak didustakan dalam Islam. Nak kata ya pun tak, nak kata salah pun tak. Kalau mai lagu ni, apa jadi? Kita ambil langkah pertengahan, tawakuf. Allah tak cerita, tapi depa cerita. Depa cerita, Nabi pun tak cerita. Dia tak boleh nak tapik betul tak betul depa cerita ni. Kalau mai lagu ni, kita ambil langkah pertengahan. Tidak boleh didustakan, tak boleh kata salah, dan tak boleh kata benar. Kalau kata salah nanti mungkin betul, nak kata betul pula mungkin salah. Jadi cerita dia, kita tawakuf, kita mengiyakan. Kalau betul iya, kalau salah salah. Contoh tuan-tuan, ni dalil dia dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan orang ahli kitab, orang Yahudi ni membaca Taurat mereka, kitab mereka tu dengan bahasa Ibrani, bahasa Yahudi, dan mentafsirkannya dengan bahasa Arab kepada kaum muslimin. Betul tak betul? Wallahu a'lam. Dia baca kitab dia bahasa Ibrani, dia habaq dekat orang Islam ni, orang Arab ni cakap Arab.
Mungkin dia habaq tu betul, mungkin salah, kita pun tak tahu. Macam tadi dah, mungkin betul, mungkin salah. Sebab tu Nabi ajak balik, apa Nabi habaq? Janganlah kalian mendustakan mereka, membenarkan mereka, ahli kitab. Dan jangan kata dusta pula. Namun ucapkanlah, kami beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kami, Al-Quran, dan kitab yang diturunkan kepada kalian. Itu jawapan dia mudah. Mungkin betul, mungkin salah. Tapi yang kami tahu, Al-Quran kami lah ni, kami beriman kepada kitab Quran dan kitab yang terdahulu, yang kau pun dapat juga, Taurat, Zabur, Injil tadi. Hadis Bukhari, kan? Okey, hanya saja dari syariat kita dibolehkan menceritakan cerita Bani Israel tanpa untuk tujuan kita imani atau dibenarkan atau didustakan. Nak cerita boleh. Nabi berhabaq tadi, sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat, sampaikanlah berita dari Bani Israel. Boleh ambil cerita mereka ni, tapi kena berhati-hati, kan? Sesiapa yang berdusta atas nama aku, hendaklah dia siap siaga dalam api neraka, kan? Hadis Bukhari. Kita timantara lah, kan? Jadi semua cerita salah tak? Ada yang betul, ada yang salah tak? Ada yang salah, tapi ada yang atas pagang. Mungkin betul, mungkin salah. Contoh tuan-tuan, Israeliat. Sini tuan-tuan, gambar apa contoh? Ni apa dia tuan-tuan? Ni yang panggil biji tasbih. Kalau kita biji tasbih, contohnya Subhanallah, 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 zikir, kan? Tu tak apalah, biji tasbih besar tu. Tapi di luar sana tuan, dia buat jual. Biji tasbih ni buat daripada kayu kokor. Tahu dah kayu kokor ni kayu apa? Kayu ni bahtera Nabi Nuh, kapal Nabi Nuh. Dulu Nabi Nuh buat kapal pakai kayu kokor. Siapa boleh kata kayu kokor? Mana kita tahu? Kayu sentang ni pun boleh jadi. Kayu jati, kan, pun boleh jadi. Kayu meranti ke apa ke, contohlah. Tak habaq pun nama kayu kokor. Tapi tak, kayu kokor. Jadi dia penjual mahal. Orang dia jual RM5, ni biji tasbih RM50. Takkan tak mau beli. Bahtera Nabi Nuh ni, kayu ni. Nampak? Dia jual agama kita, dan siapa pun tak tahu. Betul tak betul? Wallahualam. Nabi tak cerita, Allah pun tak cerita. Tapi bila bertengok balik, ini ada unsur-unsur perniagaan. Itu tuan-tuan. Contoh tuan, ni gambar ni, kayu kokor. Rahsia dan kelebihan kayu kokor. Jenis kayu bahtera Nabi Nuh. Buat dia buat iklan. Kini dalam bentuk tasbih, cincin, loket, gelang. Beli tuan. Kita beli gelang biasa RM4. Beli gelang kayu kokor, rentas tuan. Ini semua ni kecoh. Ada unsur-unsur perniagaan, tuan. Nampak tuan? Kita pun tak tahu bahtera Nabi Nuh ni macam mana, kan? Naik binatang banyak sebanyak, kan? Ini macam cerita lah. Itu mengenai Israeliat yang banyak. Ada cerita ni betul wujud, tapi yang rendangnya macam mana? Bubur Ashura tu contoh. Kacang puih, kacang apa, go jadi bubur. Kita pun tak tahu kacang apa dia pakai. Mai Perlis, bubur Ashura kita buat bubur tu. Pergi Kelantan, Terengganu, dia buat manis sikit. Buat apa? Dia buah apa? Dia buah herba sikit tu, kan? Pergi belah Johor tu, lagu lain pula. Bubur macam bubur lambuk tu. Jadi macam jenis cara tuan. Okey, cerita kedua, kisah cinta Zulaikha dan Yusuf. Macam mana tuan? Ya Allah, ya Tuhanku, satukanlah Nabi pengantin baru ni. Macam mana kau satukan Adam dan Hawa? Macam mana kau satukan Nabi Muhammad dan Khadijah? Macam kau satukan seperti kau satukan Zulaikha dan Yusuf. Zulaikha ni mana tuan? Nabi Ibrahim ada nama, Nabi Muhammad, Khadijah ada, Nabi Adam Hawa ada. Zulaikha, Yusuf ada. Nama Zulaikha mana? Kita pun tak tahu. Al-Quran habaq dalam cerita dalam Al-Quran disebut seorang perempuan isteri pembesar Mesir. Ada. Nama apa? Tak tahu nama apa. Tapi dia berkata apa? Zulaikha. Betul tak betul? Kita pun tak tahu betul tak betul. Jadi tu Israeliat. Nak kata salah pun tak, nak kata betul pun tak. Jadi cuma kita ni kena berhati-hati dah. Jangan lebih doa pula, ya Allah Tuhanku, satukanlah Zulaikha dengan Yusuf. Kita minta doa tapi tak sahih pun. Zulaikha ni isteri Yusuf kan nama. Ustaz, nama isteri saya ni Zulaikha, macam mana ni? Cucu saya ni. Kena tukar nama tak? Tak perlu tukar nama. Zulaikha tu elok nama, tak ada masalah. Cuma jangan kata aku pun nama cucu aku ni Zulaikha, isteri Yusuf. Kalau kata lagu tu, buat main dalil. Apa dalil kata Zulaikha ni nama anak Nabi Yusuf?
Hadis kata tak? Oh, tak ada. Al-Quran kata tak? Pun tak ada. Israeliat kata? Oh, Israeliat kata. Bila kata, tadi ni. Kalau Al-Quran cerita, Nabi cerita, ambil sebiji cerita tadi. Kalau ada, campak jauh-jauh. Jadi cerita ni pun nak kata salah pun tak, nak kata betul pun tak. Tapi tak boleh jadi hujah kita, tuan. Faham tak? Banyak lagi tuan di luar sana tentang cerita-cerita Israeliat ni. Okey, apa pandangan ulama pula tentang Israeliat ni? Macam mana dia buat? Dan umumnya kisah Israeliat ini tidak memiliki banyak manfaat dalam agama kita ni. Hanya sebatas cerita apa? Dongeng, cerita-cerita saja. Seperti apa? Warna bulu anjing Ashabul Kahfi. Siapa namanya? Kisah tentang keluarga Nabi-Nabi. Israeliat cerita nama anjing tu nama apa, color apa. Perlu tak kita ambil nama dia apa, color apa? Tak ada manfaat pun. Yang manfaat 7 pemuda itu lari pada pemerintah yang zalim ni, pergi ke gua beriman pada Allah ni, masuk dalam gua tu tertidur 300 tahun tuan. Apa pengajaran dia? Nampak kata mereka lari daripada pemerintahan yang ni, pergi mencari Tuhan, pergi berubudiyah, berkhalwah tuan, pergi ke gua. Izin Allah, Allah bagi tidur mereka 300 tahun tuan. Tu ada. Warna apa anjing, color apa nak buat, tu tak perlu. Tapi Israeliat dia cerita benda-benda ni. Tak ada kaitan dengan kita pun. Nama ke, warna ke apa. Sebab tu Islam ni akuan dia ibrah pengajaran itu. Jadi cerita-cerita ni kena tengok balik. Apa yang main pada kita Allah ni. Dia campak gaul habis tuan. Tu tak kira yang orang apa, orang Syiah lagi sebagainya. Macam-macam campur aduk tuan. Okey, berita Israeliat ini banyak kita jumpai di pelbagai kitab tafsir. Banyak jumpa tuan. Sebagai pelengkap tafsir yang mereka sampaikan. Hanya saja para ulama tidak sekata dalam menyegati Israeliat ni. Jadi banyak kitab tafsir, ulama pun tak satu pahaman, tak sepakat. Ada ulama yang banyak membawakan Israeliat dengan sanadnya seperti Ibnu Jarir At-Tabrani, Tabari, dan ada juga ulama yang banyak membawakan berita ini, namun umumnya tidak menyebut sanadnya, sebagaimana orang yang mencari kayu bakar di malam hari. Umur dulu ni kitab Al-Quran ada, tapi huraian kitab tu cerita ayat-ayat ni dicampur gaul habis. Jadi pandai-pandai kita lah kena sari. Itu yang berlaku. Itu yang pertama. Kita pergi lagi. Di antara yang boleh jadikan contoh Al-Baghawi dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam mengatakan dalam tafsir Al-Baghawi, tafsir ini adalah ringkasan dari tafsir Al-Tha'labi. Hanya saja dibuang bahagian hadis-hadis palsu dan pemikiran-pemikiran menyimpang. Beliau juga menjelaskan tentang tafsir Al-Tha'labi. Dia bak pencari kayu api bakar di malam hari, mengumpulkan semua yang dia dapat dalam buku tafsir, baik sahih, dhaif maupun madhuf. Di kitab dia ni dia campur hadis palsu ada, dhaif ada, sahih ada, dia gaul habis. Cuma kita lah ni nak kena sari tengok balik betul tak betul dan sebagainya. Jadi susah balik dah ni. Ada ulama juga yang menyebut tentang Israeliat. Kemudian beliau memberi komentar tentang sumber ni dhaif, ni cerita Israeliat. Contoh dia tafsir Ibn Katsir. Bahkan ada juga ulama yang sangat keras dalam mengingkari dan tidak menyebut dalam kitab tafsirnya, semacam Muhammad Rashid Ridha, ulama beza. Betul kan? Oh, ni kitab tafsir sebut, takkan salah. Dia kan salah. Cerita Quran betul, tapi penerangan tu dia tak cerita. Ni Israeliat, ni apa, dia go habis. Tu ada juga kan. Itu jadi yang berlaku. Tapi kitab Ibn Katsir ni dia cerita pula sumber ni hadis mana, palsu ke apakah. Itu yang terbaik yang kita buat lah ni tuan. Jadi cerita dia, apa kesimpulannya? Israeliat ada 3 jenis. Pertama, betul cerita dia, kita boleh ambil. Macam mana nak tahu tak betul tak betul? Saring tapis dengan Al-Quran dan Sunnah. Cerita kedua pula bohong. Sebab apa? Allah habaq lagu lain, dia berkata lagu lain. Nabi habaq lagu lain, dia habaq lagu lain. Campak jauh-jauh dalam buku sampah. Cerita ketiga pula, ni tanda tanya. Depa cerita, Allah tak cerita. Depa cerita, Nabi tak cerita. Kalau jadi lagu ni, langkah tengah-tengah. Kita jadi tawakuf. Nak kata salah pun tak, nak kata betul pun tak. Cuma contoh tadi apa? Zulaikha tadi. Mungkin betul, mungkin salah. Tapi kalau kita nak buh nama Zulaikha isteri Nabi Yusuf, tak ada bukti yang sahih. Perempuan tu ada, tapi nama tu tak pasti. Jadi kita janganlah kita hujah, Zulaikha ni isteri Nabi. Kalau kita tahu tu mesti ada dalil. Jadi kita nak kata salah pun tak, nak kata betul pun tak. Langkah berjaga-jaga pertengahan.
Sebab apa kita beriman pada Al-Quran dan kitab yang terdahulu, Taurat, Zabur dan Injil kan. Kita saya buka tu ada tanya apa tentang Israeliat ni. Faham tak? Tak semua salah, tak semua betul. Dan ada yang atas pagang tuan. Kau dulu ni Israeliat tak boleh dengar langsung ustaz. Saya Yahudi ni. Tak, ada yang betul. Tapi banyak yang salah dan banyak yang atas pagang tuan. So dia berkata tadi, cerita Bani Israel. Boleh cerita. Tapi awal kena sari balik. Jangan bohong atas nama aku. Kalau bohong atas nama aku, api neraka lah tempat dia. Kena berhati-hati tuan. Okey, sikit lagi tuan. Kita ada masalah lagi ni. Penyebab anak jadi nakal. Macam mana anak jadi nakal ni? Apa cerita dia? Apa punca dia tuan? Anak merupakan buah hati, kebanggaan orang tua dan belahan jiwa. Anak merupakan nikmat tapi sekaligus juga amanah. Sebetulnya anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Okey, anak kita ni lahir fitrah, bersih, macam kain putih tuan. Tak kira lah dia Yahudi ke, Nasrani ke, Hindu ke, Siam ke, Melayu ke, Cina ke, nama kata bayi ni dia fitrah. Tak ada dosa apa pun, bersih tuan. Itu bayi yang baru lahir. Baik itu anak seorang nabi, anak seorang ulama, bahkan termasuk anak penjahat sekalipun. Nampak? Dia anak nabi ke, anak ulama ke, penjahat ke sekalipun, dia itu fitrah, bersih tuan. Bahkan kalau mak apa, pasangan laki perempuan ni berzina, dapat anak itu bersih, dosa tak ada. Yang dosa siapa dia? Pasangan tu. Mak ayah dia akan ada pasangan lah. Kalau berzina ni tak kahwin lagi. Pasangan laki perempuan itu yang berdosa. Anak tak ada dosa tuan. Namun mereka rusak oleh faktor luar dan itu ditentukan oleh tua. Jadi apa tu yang boleh rosak ni banyak benda. Faktor luaran dan benda ni dia ada kaitan dengan apa tu, dengan dua benda tuan. Yang pertama adalah syaitan yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, telah aku ciptakan hambaku ini dalam keadaan lurus, kemudian dibelokkan, dirusak oleh syaitan. Hadis Muslim, syaitan ni dia apa janji dengan Allah, dia akan heret kita, akan pesong kita, akan kacau kita supaya ikut dia. Jadi ahli depa, jadi kaum mereka dalam neraka nanti. Jadi itu janji syaitan kepada Allah tuan. Dan yang kedua adalah lingkungan. Inilah yang dimaksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang kedua ni lingkungan keliling kita ni. Siapa dia? Keluarga kita, apa tu, jiran tetangga, sahabat handai, masyarakat. Ini faktor yang kedua. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia itu Yahudi, Nasrani, Majusi. Jadi hadis Bukhari. Sebab apa? Apa yang jadi anak kita ni? Ikut mak ayah dia. Kalau mak ayah dia Yahudi, Yahudilah dia. Nasrani, Kristian lah dia. Majusi, sembah api, berhala, dia lah tuan. Jadi betul kita pun, kita Islam sebab apa? Mak ayah kita Islam, kita pun Islam. Anak kita pun Islam dah, kita Islam. Cucu kita jadi keturunan. Ikut apa? Ikut keluarga tu. Jadi faktor orang tua ni main peranan penting. Bahkan kalau kita lihat, lingkunganlah faktor utama perusak anak. Yang terutama adalah lingkungan keluarga. Maka orang tua bisa mengarahkan anak menjadi Muslim yang bagus, atau menjadikan anak itu tersesat, bingung. Jadi atas mak ayah tu, dia nak corak anak lagi macam. Kalau kertas putih pun nak lukis apa, atas kita nak lukis. Lukis cantik ke, huduh ke, herot ke, betul ke, apa ke, warna apa ke, itu pilihan kita. Jadi kita yang bentuk anak kita ni. Jadi atas kita. Kalau kita clear, anak pun clear. Kalau kita pun tak ketahuan hala, anak lagi lah tak ketahuan hala. Kuasa boleh kita tak ketahuan jui, anak pun lagilah tak ketahuan punca tuan. Kita pun tak sembahyang, anak lagi tak sembahyang. Kita pun buat maksiat, anak lagi double maksiat. Kalau kita tahu ada peda ni pun dia buat juga, tu tahu peda. Kalau kita tak peda tuan, lagilah mereka kacau tuan. Dan menjadi mangsa syaitan, itu tergantung orang tua. Jadi cerita dia, kita kena betul tu. Sebab tu Nabi sebut, Allah sebut, kunu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah ahli keluarga kamu, diri kamu, dan ahli keluarga daripada api neraka. Jaga kita dulu. Mayang. Pok tak mayang pun. Mok pun tengok TV lagi time maghrib ni. Kan bangkit subuh pun pukul 10 pagi. Kacau lah.
Suruh anak semayang. Kita pun pukul 10 pagi bangkit. Tak betul. Kita buat dulu. Semayang clear, puasa dan sebagainya. Buat semua tu kita pada kita ni clear, kita ajak anak kita. Ni bila kita pun tak clear, anak lagi dah tak clear. Jadi kita kena ubah kita dulu. Kalau kita clear tuan, insya-Allah anak clear. Tara duk clear tu pun ada juga orang terlepas tuan. Itu cabaran tuan. Jadi kita kena apa? Sabar, dan kita kena berdoa, dan kita kena berbetul tuan. Sebab amanah tuan. Dan Allah alam, saya mohon dekat ni tuan nak tanya apa dah? Kita tajuk kita ni. Ya, sila. Waalaikumsalam. Ya. Syaitan ni duduk di antara hati dan nafsu. Okey. Oh, hati dia. Tengah-tengah. Okey, hati dan nafsu. Dia sebenarnya benda ni dia jadi simbolik dah. Hati kita, nafsu kita, dua benda berbeza. Hati ni keinginan kita, nafsu pun sama lah juga. Dia bila kita nak sesuatu, dia main sedikan nafsu tu. Nafsu ni dia kita kena kontrol dia. Kita boleh kontrol, kita boleh jaga, boleh pupuk. Nafsu ni dia ada kadang jadi baik, ada kadang jahat. Kan? Maksud tu iman saat dia naik, saat dia turun. Sama. Nafsu ni macam dah. Hari ni nak makan nasi sebungkus, 2 bungkus, atas kita. Lapak-lapak juga, macam tu juga lapak. Lusa pun, tapi atas nafsu kita. Nak buat baik buruk tu atas kita. Sebab tu kita kena jaga pelihara tu. Jadi kita janganlah apa tu, tahu dah pedar pun ada terlepas pandang kadang-kadang tu. Jadi manusia ni memang tu ada naik ada turun. Dia tak sama. Ada hari yang kita malas kan ni, ada yang rajin. Bila malas tu, cuba kita betul balik, istighfar balik, tengok balik. Sebab bila kita doa alik-alik ni, syaitan dia akan tumpang tadi. Dia tengok kita ralik saja, ada cucuk. Dia tengok siapa yang ralik ni, dia akan bawa kita ralik hanyut tuan. Nak mau syaitan pun tak juga satu betul. Kita boleh kontrol sebenarnya atas kita. Cuma dia kalau ralik saja, dia ambil peluang tuan. Kawan dia tuan. Wallahu a'lam seperti dekat ni. Ada tuan tanya lagi tuan? Tuan insya-Allah kita sambung pula nanti minggu depan. Kita doalah bahawa perlis kita ni jadi hijau ni, jadi kita pun boleh semayang berjemaah, boleh ibadah sebagainya. Itu yang penting tuan. Kita boleh lakukan aktiviti kita seharian dan sebagainya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.